Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Halim Zainuddin dalam TikTok TV Tik Surah Tok Santun. Masih lagi dalam rancangan yang sama, iaitu kita akan dalam Tik Surah Tok Santun, yang mana program ini adalah untuk kita luahkan apa masalah remaja, apa suara batin remaja untuk kita sama-sama kongsikan dan untuk kita sama-sama mencari penyelesaiannya. Dan juga apa yang menariknya dalam TikTok TV ni, kita akan kaitkan remaja dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ni kita pasakkan dan kita akan tik surah apa yang akan kita baca dan kita akan lihat apakah solusi daripada Al-Quran. Baik, bersama kita ada tetamu yang sangat istimewa, yang sangat jelita pada hari ini. Ada satu lagi yang paling menarik dalam kita punya tetamu ni, yang mana tetamu kita ni boleh cakap bahasa Mandarin. Jadi ni saya nak cubalah sikit bahasa Mandarin. Boleh? Boleh. Okay, saya cubalah. Kalau salah tolong tunjukkan. Okay. 你叫什么吗？我的名字叫Aira. Aira. Nak panggil Aira ke? Aira. Nama penuh. Nama penuh Aira Sabrina Meti Bohari. Nak panggil Aira ke Sabrina? Aira. Okey, nama manja dia Aira. Okay, jadinya kita punya tetamu hari ni kita dah tahu Aira hari ni. Sebelum tu Aira, kita tengok dulu VT yang disediakan. Nak kerja ke nak semua belajar Tengok salah kerja kosong yang tak payah ada ijazah ni. Kalau kerja dekat butik ni gaji 4K, best juga Kalau kerja kat office, fresh graduate baru 1.5K, dah lah yuran belajar 20K. Kalau kerja dapat duit, jadi penting ke sama belajar ni? Apa aku nak buat ni? Kerja ke sama belajar? Aduh, stresnya. Okey Aira, kita dah tengok VT tadi tentang remaja lah, apa remaja tanya. Jadinya kita punya tajuk hari ni cukup best. Cukup best, lain daripada yang lain lah. Kali ni kita nak tahu tajuknya adalah berjaya tanpa belajar. Berjaya tanpa belajar. Adakah belajar tapi adakah berjaya tanpa belajar? Kurang kan? Kurang. Jadinya kita nak tanya Aira ni beberapa soalan lah. Soalan dia agak banyak senang. ke? Banyak. Banyak saya nak tanya macam-macam ni. Okay. Aira, soalan pertama ni. Okay. Soalannya, sejak bila Aira mula bisnes dan macam mana Aira boleh terlibat dalam bisnes semasa belajar ni? Okay. So Aira start bisnes, Aira menceburi bidang bisnes ni sebenarnya dari Aira form 4 lagi. Waktu tu Aira jual hand sock kat sekolah. Okay, lepas tu Aira buat shawl bersama kakak Aira, shawl Aira Nis, keluaran sendiri. And Aira jadi lebih serius dalam bisnes dengan ilmu. Dan pada tahun 2018 menjual produk orang, Aina Beauty, jual skincare. Banyaknya jual kan. Dia boleh buka butik lagi kan. Tapi satu benda saya nak tanya. Sekarang fokus satu lah. Fokus satu kan. Okey. Satu je saya nak tanya. Aira sekarang ni belajar apa kat universiti mana? Okay, Aira degree in statistik dekat UiTM Shah Alam. Dia jauh lah juga kan beza dia statistik dengan business. Ataupun ada sama benda ni? Dia berkait juga. Boleh jugalah. Statistik ni membantu juga dalam membantu business. Jaga dalam macam okey untungnya berapa semua ni kan. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Kenapa Aira pilih untuk buat bisnes masa belajar? Kenapa Aira pilih bisnes? Ada orang je nak belajar je kan, tapi ada orang macam Aira nak buat bisnes dengan belajar. Macam mana tu? Okay, sebab niat utama Aira buat bisnes ni sebab pada mulanya sebab ayah Aira sakit. Ayah lepas operation, jadi Aira terfikir Aira muda lagi. Jadi parents Aira pun makin melanjut usia. Aira muda, tenaga Aira banyak. Jadi Aira terfikir Aira perlu buat sesuatu untuk bantu keluarga. Bagus. Jadi niat utama Aira nak buat bisnes sambil belajar ni untuk bantu keluarga. Itulah betul. Untuk bantu keluarga, Aira nak mengurangkan beban mereka. Mereka tak perlu bayar Aira punya yuran pengajian. Aira dapat buat mereka tersenyum dengan hasil kejayaan, hasil bisnes. Titik perlu sendiri kan, kita dapat rasa. Saya dekat universiti adalah sekali, satu sem tu saya cuba untuk berbisnes. Tahu saya jual apa? Saya jual keripik. Keripik? Keripik. Saya keripik jual pergi kelas. Siapa nak beli keripik, beli. Kadang saya jual keropok.
Jual apa lagi? Jual macam keripik. Nak tahu dia macam dia punya hasil dia kita rasa tau. Lepas tu untung dia boleh tahan. Wah, tak boleh beritahu kan. Tak boleh tahu. Dia macam adalah dapat kampung. Tapi rasa Aira lagi banyak sebenarnya sebab stokis apa tu? Aina apa tadi? Aina Beauty. Aina Beauty lagi banyak. So kita dapat rasa lah titik peluh dia kan. Okey, dapat hasil dia. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Macam mana mak ayah Aira reaksi diorang? Aira ni nak belajar ke nak bisnes ni? Kan belajar nanti kan terganggu. Macam apa? Anak kera di hutan disusukan, anak di rumah kebuluran. Betul tak? Tak tahu lah betul tidak. Dia betul tak? Macam mana apa reaksi mak ayah? Okey, reaksi ibu ayah waktu Aira nak buat bisnes sambil belajar tu, diorang sangat happy dan sangat memberi sokongan yang sangat luar biasa dekat Aira. Waktu Aira sambung belajar, mereka yang belajar macam mana nak pergi post barang, mereka yang belajar macam mana nak tulis dekat consignment notes. Mereka belajar macam mana nak balut parcel semua. Jadi diorang yang lagi meyakinkan Aira. Aira boleh sambil belajar sambil buat bisnes. Ataupun mak ayah Aira pada awal mungkinlah ada yang tak yakin lah dengan Aira. Dia ni nak belajar ke nak ni? Ada tak sikit-sikit tak ada? Sikit-sikit macam Aira ni boleh ke buat? Ada tak ke memang menggalakkan lagi? Mereka menggalakkan sebab mereka memang tahu Aira memang minat bisnes. Jadi mereka sangat-sangat beri sokongan sangat lah, menggalakkan. Okey. Itu nampaklah betapa bagusnya dorongan mak ayah ni untuk bantu anak-anak lebih berjaya. Okey. Itu soalan jawapannya pada Aira. Okey. Seterusnya Aira, kita ada soalan lagi. Macam mana Aira nak pastikan pekerjaan bisnes ni seiring dengan akademik dengan bisnes? Jadi macam mana nak balance kan? Okay, ni soalan famous ni. Orang selalu tanya. Saya pun nak tahu tanya. Saya pun nak tahu macam mana sekarang. Okay, macam mana Aira balancekan bisnes sambil belajar? Okay, Aira sangat particular about time management. Pagi-pagi Aira dah buat planning. Okay, sebenarnya kita ni manusia ni selalu serabut. Macam-macam nak buat hari ni. Macam-macam benda. Sebenarnya dari awal pagi Aira dah listkan apa yang Aira kena buat hari ni, dari segi pelajaran, dari segi bisnes. Jadi kat situ Aira akan tengok mana yang urgent. Lepas tu waktu belajar Aira fokus belajar. Lepas tu waktu buat bisnes Aira fokus bisnes. Sebab kita dah plan daripada awal pagi apa yang nak buat. Jadi lepas tu bila lecturer kata okay 5 minutes break, so waktu tu kena pandai-pandai curi masa. Bagus betul lah curi masa tu mungkin update story ataupun buat balas WhatsApp ke. Kiranya memang manfaatkan masa betul-betul. Kalau nak bisnes sambil belajar ni kita kena berkorban sikit. Ada salah seorang adik ni ada pernah cakap dengan Aira, kita kena korbankan nikmat untuk kita nikmati pengorbanan tu di kemudian hari. Masa akan datang. Jadi tak nak kita kena berkorban dari segi. Saya nak tahulah daripada saya pun nak tahu. Okay. Pernah tak Aira masa belajar ni dia macam Aira cakap bangun pagi awal semua tu, ada tak sesekali tu berasa malas sikit? Sebenarnya tipulah kalau kata rajin je sepanjang masa. Kadang ngantuk nak belajar kan. Macam mana tu? Rasa malas. Tapi Aira ada orang kata push factor. Aira tengok ibu ayah Aira, family Aira ada team Aira fighter yang mereka memerlukan Aira. Kalau Aira malas, macam mana nak bantu mereka-mereka yang lain? Jadi kat situ Aira bila nampak mereka semangat, mereka yang menjadi orang kata push factor Aira. Tak boleh malas ni, tak boleh malas. Kena bergerak, bangun, buat semangat macam tu. Jadi satu lagi lah saya nak tanya. Macam mana semangat tu kita nak kobar-kobarkan lagi? Ada orang kan dia kadang-kadang tai ayam lah. Gitu tai ayam kan. Macam mana nak semangat macam Aira ni? Tolong kongsikan kat semua. Macam mana nak semangat sentiasa tu, kena ada vision board. Orang kata kita kena ada impian yang besar. Apa impian kita? Mungkin impian kita nak bawa keluarga kita pergi menunaikan umrah ataupun nak beli rumah, kereta. Alhamdulillah. Lepas tu macam-macam apa segala apa impian kita lekatkan kat dinding, selalu nampak. Biar kita selalu nampak, jadi kat situ kita ada semangat tu. Okey. Impian Aira lah. Lepas dah kumpul duit banyak, dah kumpul duit berapa, Aira nak untuk family nak invest apa yang pertama sekali? Nak invest apa? Nak belanja apa dulu kat mak ayah? Mak ayah. Setiap bulan nak bagi duit dekat ibu ayah lebih pada biasa. Dan
umrah, Alhamdulillah dah bawa mereka pergi umrah Dah 2 kali pergi? dah. Allah. 2019 dengan awal tahun ni dah dapat bawa keluarga, nenek semua dengan hasil bisnes juga. Aira rasanya nak bawa pergi haji. Allah. Sebab umrah dah, so sekarang ni nak tunaikan yang wajib tu. Saya rasa macam memang luar biasa lah Aira ni, luar biasa. Ya Allah. Okay, ada soalan yang paling penting saya nak tanya. Okay. Apa pandangan Aira bila orang anggap yang pelajaran ni tak penting atas alasan belajar pun tak belajar pun boleh jadi kaya? Maksudnya dia tak belajar pun dia boleh kaya. Dia tak ada degree pun dia boleh kaya. Macam mana tu? Okay, sebenarnya kalau kita nak berjaya ni, ataupun nak kaya ni, kita kena belajar. Belajar dari segi macam mana nak uruskan duit, macam mana networking, marketing kita, apa strategi marketing kita. Kita kena pergi belajar untuk kita untuk kaya ataupun hidup senang. Betul. Jadi bila orang kata berjaya tanpa belajar tu memang Aira totally, dia macam tak ada correlation. Yes. Setiap benda nak berjaya kena ada ilmu. Sebab Ustazah Aira pernah pesan waktu Aira form 2, Aira ingat lagi sampai sekarang, ilmu tanpa amal sia-sia. Tapi kalau amal tanpa ilmu tu gila. Maksudnya macam kita amal tapi tanpa ilmu. Betul. Jadinya apa-apa perkara kita mesti ada ilmu. Okey. Itu soalan terakhirlah, dah habis . Okay. Sekarang ni kita nak istighfar. Sekarang ni kita akan istighfar bersama-sama dengan pelayan di luar sana. Tapi saya nak kongsi sikit lah pada Aira. Aira pernah tak bila time kita nak, contohlah Aira nak stokis kan, nak letak-letak nama, lepas tu lupa benda lain nak buat? Pernah tak? Macam terlupa sikit-sikit benda apa lepas tu nak buat kan? Dia macam contoh kita nak buat benda tu, lepas tu lupa benda lain. Saya nak kongsikan, biasa kalau saya lupa nak buat benda lain, biasa saya akan cuba istighfar. Bila kita istighfar nanti dia macam benda tu datang balik. Ada recall sebab 90% jadilah bagi saya. Mungkin 10% tu sebab dosa saya kot. Tak tahu lah. Boleh praktis kan? Boleh praktis. Jadinya bila nak ingat benda-benda tu balik, refresh, istighfar balik. Jom kita istighfar sama-sama. Boleh? Jom, boleh. Okay. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kelebihan dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenia. Baik, untuk kali ini, mari sama-sama kita pelai di luar sana, kita buka Al-Quran, Surah Az-Zumar, bermula daripada ayat 9 hingga 10, muka surat 459. Jadi ini Aira boleh bersama-sama saya untuk baca Al-Quran sama-sama. Kita hayati bacaan ayat Al-Quran ini dan kita cuba untuk cari solusi dalam apa Quran kata. Baik, insyaAllah kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا
واتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. InsyaAllah lepas baca ni kita lihat di sana VT apa Quran kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pasal nak kerja ke, nak belajar ke, mana satu yang lagi penting ni ialah satu topik yang setiap tahun akan naik kat media sosial kita. Lagi-lagi untuk adik-adik yang baru habis SPM. Nak pergi mana ni? Ada orang kata, buat apalah kita sambung belajar. Sebab sambung belajar pun lepas tu mengganggu juga. Duit pun tak ada. Sama je macam orang yang tak sambung belajar tapi ada gaji yang mungkin 5-6 ribu, lebih kurang je. So, buat apa kita nak belajar? Apa Al-Quran kata berkenaan dengan isu ini? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar berfirman pada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini satu pertanyaan yang kita kena renung. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Adalah satu research yang dibuat bahawasanya orang pemandu teksi yang bagi banyak baca buku ni, dia punya payment, dia punya pendapatan lagi tinggi daripada pemandu teksi yang kurang baca buku. Sebab apa? Bila dia banyak baca buku, dia banyak pengetahuan. Bila dia bawa pergi KLCC, dia ada dia punya customer dengar, dia pun cerita tentang KLCC, tentang itu, tentang ini. Berbeza dengan pemandu teksi yang tak baca buku, yang tak ada ilmu. So dia akan kurang. So nak katanya ilmu itu sentiasa meningkatkan jati diri kita, meningkatkan kita punya development, meningkatkan kita punya darjat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah yang lain, pada surah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah apa? Surah Al-Alaq. Pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah tak turunkan mula-mula surah solat. Allah tak turunkan mula-mula untuk zakat, tapi Allah suruh baca, suruh tuntut ilmu, menunjukkan di dalam Islam darjat ilmu sangat-sangat tinggi. Jadi kita ni dalam macam mana pun kehidupan kita, sama ada dalam keadaan susah ataupun senang, jangan sampai kita tinggalkan ilmu. Ilmu itu yang paling terpenting. Tapi kadang-kadang ialah kita ni mungkin ada yang lahir dalam kalangan keluarga yang agak sukar, yang nak kena support family sampai tak sempat nak pergi universiti, tak mampu nak pergi universiti. Tidaklah kita katakan belajar tu kena belajar universiti je. Zaman sekarang ni macam-macam ruang yang dah sudah ada. Ada yang kat media sosial, ada dekat YouTube, macam-macam siri-siri kuliah yang kita boleh tonton. Jadi kalau seandainya tak dapat nak pergi belajar, it's okay. Tapi jangan sampai kita tinggalkan ilmu tu. So just mungkin waktu kita bekerja, lepas habis bekerja kita berdengar pula kuliah dekat YouTube ke, kita daftarkan diri ke kelas-kelas online, macam-macam alternatif yang kita boleh cari sekarang ni. Dan selain itu, kalau let's say kita ada berduit, cubalah untuk dapatkan diri dan cuba untuk masuk ke institusi ataupun universiti untuk sambung belajar, supaya kita dapat belajar ikut disiplin yang betul. Jadi begitulah, sama ada kita nak belajar ke ataupun kita tak nak belajar ke, yang paling penting kita kena faham kat mana kita kena sentiasa tinggikan darjat ilmu. Kerana orang yang tinggi darjat ilmu dia tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar berilmu, tapi ilmu itu membawa kepada menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Alaq, dimulakan surah ini dengan Iqra, bacalah, dan ditutupi surah ini dengan fasjud wasjud waqtarib. Bahawasanya kamu kena sujud. Tanda orang tu membaca dan menuntut ilmu, dia tunduk kepada Tuhannya. Wallahu a'lam, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, lepas kita tengok apa Quran kata daripada pentadabbur kita insya-Allah kita amalkan apa yang Quran kata dan kita cuba untuk praktikkan dalam kehidupan kita. Baik Aira, kita masih lagi dalam mood istighfar. Kita akan cuba istighfar lagi, insya-Allah kita akan dapat manfaat daripadanya. Insya-Allah sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Amin, insyaAllah, supaya InsyaAllah semoga kita diberikan keampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi di segmen akan datang, segmen 3. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rindunya Umi kepada anak-anak Umi ni semuanya sihat insya-Allah dalam rahmat kasih sayang Allah. Tengok ayat yang kita bincangkan pada hari ini ada sebut satu tentang ulul albab. Semua kita mungkin ada yang lahir daripada MRSM ulul albab. Kenapa dinamakan macam tu? Orang-orang yang menggunakan sungguh-sungguh akalnya, masya-Allah. Kenapa ada di kalangan anak-anak Umi ni yang sibuk dalam dilema nak kena istikharah bagai, kena sambung belajar lagi ke ataupun nak bekerja. Ni masing-masing dah ada duit dalam tangan, semuanya rasa macam tak payah belajar pun tak apa, tak lulus SPM pun boleh buat duit berpuluh-puluh ribu, masya-Allah. Teringat Umi satu musafir ke Jakarta bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Isterinya menyantuni Umi ketika itu. Masya Allah, Ustazah, kalaulah tak kerana suami saya ini dulunya dibekalkan ilmu yang banyak oleh orang tuanya, bukan harta, dia tidak akan sampai ke Amerika. Masya Allah, kita sebut sampai ke Amerika belajar, hebatnya kerana dengan ilmu kepakarannya digunakan. Orang Indonesia yang kelihatan macam kerdil, orang putih gunakan khidmat kepakarannya. Tetapi bayangkan ya Ustazah, ini kata isterinya, kalau dulu ibu dan ayahnya sibuk memberikan harta, harta bisa habis. Kan harta bisa habis. Macam gunung, kalau kita gali, kita korek, kita panggil traktor untuk korek dan sebagainya, akhirnya macam tanah yang rata, habis gunung tersebut. Jadi ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah akan angkat darjat orang-orang yang berilmu. Jadi dengan ilmu ni kita boleh buat keputusan. Umi sendiri di Masjid Surau bertemu dengan ibu-ibu, ayah-ayah kepada anak-anak sekalian di merata tempat seluruh Malaysia ini. Mereka hadir kepada Umi menyatakan, Masya Allah Ustazah, kalaulah saya boleh patah balik ke belakang, saya tak nak belajar bidang ni, jadi doktor, jadi pensyarah, jadi lawyer. Kenapa? Ini pun ilmu yang hebat di sisi Allah. Saya hanya nak belajar tentang Al-Quran macam Ustazah. Ini ibu-ibu, ayah-ayah sebut. Tapi kita tak boleh pandang ke belakang. Teruskan kehidupan. Anak-anak Umi yang hari ini mendengar, dipilih oleh Allah berada dalam lingkungan yang baik ini, tanya pada diri, nak belajar apa pun mantapkan, bidang apa pun silakan, sampai jangan degree sahaja, ke peringkat yang paling tinggi. Kalau nanti baliknya kita tak dapat kerja dalam bidang itu, Allah Maha Kaya. Allah pandang orang yang sangat-sangat berusaha tanpa jemu, upgrade diri dalam ilmu, nanti rezeki Allah tu akan datang mencurah, Masya Allah, di luar jangka kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang berilmu. Tak payah dalam dilema lagi nak sambung belajar ke, nak bekerja ke, duit akan habis. Tetapinya anak-anak yang Umi kasihi, ilmu Allah, lagi kita berilmu, lagi kita tak payah sibuk-sibuk nak menjaga. Kalau harta habis begitu sahaja. InsyaAllah anak-anak Umi orang yang bijak, boleh pilih. Tak salah bekerja, tetapi dalam bekerja itu teruskan pelajaran dalam bidang apapun anda. Anak-anak Umi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami
serta pasangan kami penyejuk mata kami. Jadikan pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah lihat tadi tentang pesan daripada ibu. Jadinya apa yang baik kita ambil daripada ibu supaya kita dapat gunakan pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, sebelum kita akhiri ini, kita akan tengok apa resolusi daripada tajuk pada hari ini. Mari kita lihat apakah resolusi daripada episod pada kali ini. Berjaya tanpa belajar. Dan sekali lagi, anda bersama saya dalam 3 perspektif yang utama. Yang pertama, diri. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, masyarakat. Baik, kita mulakan dari diri dulu. Cari alternatif lain jika anda tidak berkemampuan untuk menuntut ilmu seperti kelas online dan sebagainya, kerana harta akan habis tetapi ilmu yang akan kekal. Jadi, menuntutlah ilmu walau di mana anda berada. Yang kedua, keluarga. Disiplinkan diri dalam menuntut ilmu dan mengajak bersama-sama ahli keluarga untuk mencintai ilmu. Yang ketiga, masyarakat. Tinggikan darjat ilmu itu untuk dimanfaatkan kepada masyarakat dan orang lain. Baik, bagi pelajar di luar sana, kalau nak dapatkan plakat digital macam ni, Aira, macam ni, anda semua boleh pergi ke plakat digital yang boleh dapati di deskripsi YouTube, Facebook, IG dan TikTok TV. Dan juga anda jangan lupa untuk kita sama-sama semarakkan lagi kita punya TikTok TV dengan istighfar. Jadinya kita akan sekali lagi istighfar dengan Aira kita sebelum kita habis segmen ini. Okey Aira, sama-sama kita istighfar boleh? Boleh. Okey, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen kita ini, Aira, boleh tak Aira bagi sikit pesanan atau nasihat kepada adik-adik ke pelajar di luar sana tentang Aira belajar dan kerja ni? Okey, pesanan Aira, bahagikan masa sebaik mungkin. Manfaatkan masa kita. Waktu kita muda ni, buatlah benda-benda yang manfaat, yang boleh buat orang lain tersenyum, buat orang lain gembira. InsyaAllah kita dapat bagi mereka banyak kebaikan. InsyaAllah. Aira ni memang jadi contoh yang terbaik lah boleh bawa mak ayah ke umrah. Itu bukan senang, susah tu. InsyaAllah kita akan sama-sama jadi macam Aira, boleh bagikan masa dengan baik. InsyaAllah kita akan berjaya akan datang. Okey, untuk kita punya Istighfar Challenge ni, jangan lupa untuk promote Istighfar Challenge di media sosial masing-masing dengan hashtag Istighfar Challenge, hashtag Istighfar Anak Muda dan hashtag TikTok TV. Okey, itu anda boleh post di Instagram dan insyaAllah kalau ada yang terbaik, insyaAllah kita akan repost balik. Jadinya untuk yang terakhir sekali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Aira sebab sudi datang untuk berkongsi dengan semua apa yang pengalaman Aira. Dan juga jangan lupa kita follow IG, like, subscribe, share di FB, IG dan Twitter dan YouTube channel TikTok TV. Dan kita akan jumpa lagi di masa akan datang dengan segmen dengan tajuk yang lebih menarik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر